Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar anak-anak tahun 1 yang cikgu sayangi sekalian? Cikgu doakan mudah-mudahan anak-anak sentiasa sihat dan ceria bersama keluarga yang tersayang. Sudahkah anak-anak bersedia untuk kita meneruskan pelajaran sains kita pada pagi ini? Kalau sudah, alhamdulillah, bagus. Mari kita tengok gambar yang terpapar pada skrin anak-anak. Comel kan kawan kita ni? Cuba anak-anak lihat apakah objek yang dipegang oleh rakan kita ni. Tentu ramai yang tahu kan apa nama objek ini. Baik, topik kita yang kita akan bincangkan hari ini ialah berkaitan dengan objek yang dipegang oleh rakan kita ini iaitu magnet. Okay, dan di akhir pembelajaran kita hari ini, cikgu harapkan anak-anak dapat memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan dan juga dapat mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, magnet silinder, magnet ladam, magnet bentuk U, magnet butang dan juga magnet cincin. Anak-anak tahu apakah itu magnet? Mungkin ada yang tahu dan ada yang masih belum tahu. Ialah sejenis logam yang juga dikenali sebagai besi berani. Okay? Dan magnet ini mempunyai medan-medan yang akan menarik besi-besi lain ke arahnya. Sebab itu kalau kita perhatikan gambar di awal slide tadi, kita dapati garpu, sudu, pisau besi, semua bergerak seolah-olah menuju ke arah magnet yang dipegang oleh rakan kita yang comel itu. Ini kerana untuk menunjukkan bahawa magnet akan menarik besi-besi lain ke arahnya. Mari kita meneruskan apakah kegunaan magnet? Dekat manakah magnet ini digunakan dalam kehidupan seharian kita? Ada beberapa kegunaan magnet yang kita boleh lihat dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama ialah magnet digunakan pada peti sejuk. Di mana magnet ini terdapat di bahagian pintu peti sejuk untuk membolehkan peti sejuk ini tertutup dengan rapat dan kemas bagi mengelakkan udara sejuk dalam peti sejuk keluar. Yang kedua, magnet juga digunakan pada permainan catur, di mana magnet terdapat di bawah buah catur dan juga pada papan catur bagi mengelakkan buah catur ini jatuh ataupun terbalik semasa permainan sedang berlangsung. Kalau kita tengok papan catur yang diletakkan sengit ini, ada dua buah catur, dua biji buah catur yang tidak jatuh walaupun papannya diletakkan secara sengit. Baik, seterusnya magnet juga digunakan dalam pembuatan beg duit ataupun dompet dan juga bekas pensel. Ini membolehkan magnet yang terdapat pada dompet ini dan juga pada bekas pensel akan menutup objek kita tersebut bagi mengelakkan duit yang terdapat dalam dompet ataupun alat tulis yang kita letakkan dalam bekas pensel terkeluar kerana penutupnya tidak dapat ditutup rapat. Jadi dengan menggunakan magnet, ia dapat memastikan dompet kita dan juga bekas pensel dapat ditutup dengan rapat dan kemas. Dan sebagai contoh yang terakhir, magnet juga digunakan dalam pembuatan tanda nama. Tanda nama ini ada yang diperbuat dengan menggunakan pin dan yang sekarang ini ada tanda nama yang dibuat menggunakan magnet. Jadi penggunaan magnet ini dapat melekatkan ataupun membuatkan tanda nama itu melekat pada baju ataupun pakaian kita tanpa merosakkan ataupun menyebabkan pakaian kita berlubang berbanding dengan tanda nama yang dibuat menggunakan pin di bahagian belakang ini. Baik.
Untuk perbincangan seterusnya, kita akan membincangkan tentang jenis-jenis magnet. Terdapat 6 jenis magnet asas yang anak-anak perlu ketahui. Ada 6 jenis yang anak-anak perlu lihat, perhatikan bentuknya dan perlu ingat namanya. Yang pertama ialah magnet bentuk U. Rupa pun macam U, jadi senang nak ingat nama magnet ni. Yang kedua, magnet cincin. Berbentuk bulat dan mempunyai lubang di bahagian tengah, macam kuih donat. Ini ialah magnet cincin. Sama macam cincin yang ibu ataupun ayah kita pakai kan. Yang seterusnya ialah magnet ladam. Magnet ladam. Yang keempat, magnet bar. Yang kelima, magnet silinder. Dan yang terakhir ialah magnet butang. Cikgu harapkan anak-anak semua dapat mengenal pasti bentuk-bentuk magnet ini dan juga dapat mengingati nama bagi setiap magnet yang cikgu nyatakan dalam gambar ini selepas ini. Kenapa ya Ipin berada dalam keadaan macam tu? Agak-agaknya apa yang Ipin tengah fikirkan? Rupa-rupanya Ipin sedang keliru untuk membezakan magnet bentuk U dengan magnet ladam. Mari kita tengok rupa magnet U dan magnet bentuk ladam. Nampak macam sama, tapi ada perbezaan. Macam mana ya kita nak kenal pasti magnet bentuk U dengan magnet ladam? Anak-anak, kalau kita lihat rupa magnet bentuk U, kita akan dapati bahagian kutub magnet U kelihatan lurus. Manakala magnet bentuk ladam, dia membengkok ke arah ke dalam. Ataupun dengan lebih jelas kita boleh lihat kutub bagi magnet bentuk U kelihatan lebih jauh antara satu sama lain berbanding magnet bentuk ladam. Jelas ya anak-anak? Jadi untuk hari ini, itu sahaja yang anak-anak perlu ketahui. Dan adakah anak-anak sudah faham apa yang kita pelajari tentang magnet pada hari ini? Kalau dah, Alhamdulillah. Tapi selepas ini, anak-anak perlu cuba menjawab soalan uji minda yang telah cikgu sediakan dan juga menjawab soalan ataupun latihan yang terdapat dalam buku aktiviti sains tahun 1, muka surat 41 dan juga 42. Setelah dah siap, bolehlah hantar tugasan anak-anak pada cikgu. Sekian untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat menjawab, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.